Okay, Assalamualaikum. Perkongsian berikutnya adalah bagaimana kita nak melukis pump body. Pump body kalau sebelum ni saya tunjukkan bagaimana saya dah lukis gear body. Saya modify sebahagian daripada apa yang telah dilukis pada pump pada gear body. Kita jadikan ianya pump body. Itu kaedah editing lah. Okay, ada permintaan daripada kawan-kawan kamu nak minta saya lukis pump body ni daripada mula A to Z. Okay, baik. File, new part, pump body 2. Yang body 1 sebelum ni yang saya lukis gunakan kaedah editing daripada gear body. Saya pilih YZ plane, saya sketch. Okay, di sini saya nak gunakan elongated hole. Saya gunakan elongated hole supaya mudah dan cepat. Okay, baik. Panjangnya kalau kita 80 Okay, length dia adalah tekan tag untuk jump pergi ke length punya bahagian. Kemudian radius yang besar ni adalah 55. Radius yang besar adalah 55. Radius 55. Okay. So, kita jadikan dia interference pada vertical line. Okay, selesai satu. Elongated hole. Okay, kalau sebelum ni saya tunjukkan lukis kedua-duanya, kali ni saya lukis satu. Okay, Azimuth bench. Saya pad ke belakang. Okay, jarak dia adalah 50. Okay, 50. Dan saya sketch lagi di atas permukaan ni. Okay, kalau sebelum ni kita buat elongated hole, saya tunjukkan fungsi offset. Offset pun boleh juga. Saya klik offset. Saya klik pada garisan lurus ni sampai wujud, sampai dia show semua garisan. Dan saya tarik ke dalam. Okay, jadi saya tak perlu buat elongated hole lagi lah. Saya offset je dia dulu. Yang sedia je lah. Dan offset dia 40-55 atau 85-10. Ada dia ke dalam. Dia bukan keluar. Negatif 10. Zero bench. Saya pocket. Jarak dia adalah 35. 3 selesai. Berikutnya adalah kita ada 2 countable hole. Okay, baik. Okay, caranya macam mana kan? Okay, kita nak lukis hole di atas permukaan ni. Dan kalau sebelum ni saya tunjukkan bagaimana kita klik je hole dan kita buat positioning sketch kemudian. Ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak hole kita tu di auto positioning sketch. Jadi saya klik je dekat lengkung bahagian dalam. Lengkung. Dan saya klik hole. Saya klik face ni. Apa kelebihan dia? Secara automatik positioning sketch tu dia akan constraint center kepada kita punya curve tu. Jadi tak perlu kita klik hole kemudian kita buat positioning sketch. Jadi ini lebih mudah lah. Okay, jenisnya adalah countable. Lubang yang besar ni diameternya 37. Dan kedalaman 9. Saya tertinggal sesuatu, sepatutnya saya lukis belakang ni dulu. Sepatutnya lukis belakang ni dulu. Saya teruskan je. Sebenarnya terlajak ni. Tak edit sebelum juga. Okey, dan extensionnya adalah up to last. Okey. Lubang yang dalam tu saya perbaiki balik. Diameter untuk lubang yang di dalam tu adalah 25. Selesai satu. Sepatutnya di bahagian belakang ni ada tambahan
diameter 10, okay, diameter 50, diameter 10. Okay, saya sketch belakang ni. Saya buat satu circle. Okay, diameternya 50, area 25. Saya buat bench. Kita buka sini. Okay. Saya terus buat full yang dalam ni supaya kita klik sketch balik. Okay, sekarang saya dah buat circle tu. Dan saya project 3D geometry circle yang dah siap dalam tu. Supaya bila saya pad, dia terus jadi true hole. Okay. Saya pad 10 ke depan. Okay. Baik, yang bulatan yang kedua, saya sketch lagi. Sketch di atas permukaan ni. Saya buat circle. Okay, radiusnya adalah 25 dan circle tersebut adalah concentricity dengan kita yang besar. Saya buat bench, saya pad 10 jarak ni. Okay, saya pusingkan, macam tadi juga saya klik dekat curve ni supaya saya punya constraint untuk positioning sketch hole tu dia jadi secara automatik. Hole, saya klik face ni. Okay, diameter 25, dia masih simpan maklumat yang tadi lah. Saya tekan OK je. Okay, selesai. Okay, berikutnya ada lubang di tepi ni. Lubang di tepi ni saya, okay, kita boleh, okay, ni pula adalah bagaimana kita nak constraint. Okay, saya klik line ni, control line ni, saya klik dua line ni dan saya klik hole, saya klik face ni. Apa kelebihan dia adalah bila kita pergi positioning sketch, constraint secara automatik wujud guys tu. Maksudnya dia jadikan line yang saya pilih itu sebagai reference. Kalau curve dia akan cari center, kalau line dia akan buat dimensional constraint lah. Okay, 40, 17.5 ialah 40. 17.5 sebelah kanan. Jadi ketebalan keseluruhan 50. 17.5 tolak 50. Ataupun kita delete, kita ubah sebelah kanan. Sini ke sini. 17.5. Baik. Zero bench. Type adalah blind. Simple. Up to last. Diameternya adalah 25. Okay, selesai. Kemudian yang terakhir adalah kita ada part flange kat tepi ni. Okay, jadi cara nak buat dia adalah saya sketch di atas permukaan ni. Kemudian saya pilih arahan project 3D geometry di elemen di bahagian luar ni supaya saya tak perlu buat berulang kali. Kemudian saya buat satu circle. Okay, radiusnya adalah 10. Kemudian sudutnya adalah 50 darjah. Saya buat axis daripada center of hole, constraint dan vertical line. Kemudian jarak daripada center bulatan adalah 65. Axis ni 65. Baik. Berikutnya di tengahnya ada lubang bersaiz diameter 8. Ada 4 lah. Baik, dan yang terakhir adalah di bahagian sisi ni. Okay. Chamfer R8. R10, 8 R10. Saya buat circle ni. R ni adalah 10. Saya buat satu circle bebas. Kemudian saya constraint kan. Ini dan ini adalah tangency.
dan ini tendensi. Okey, dalam perkara yang sama, ini bebas, jangan lekat dengan apa-apa constraint. Okey, adalah radius 10 10 saya constraintkan sisi ini dan sisi ini tendensi, sisi ini dan sisi ini tendensi. Baik, selesai. Kemudian kita trim bahagian yang tidak diperlukan. Kita trim. Selesai. Kemudian isi workbench. Boleh pad deh. Pad reverse direction, ketebalannya adalah 12. Okey, kita siap satu. Jadi macam mana nak buat sebelah kiri ni? Nak buat satu semula pun boleh, buat satu per satu. Ataupun kita boleh gunakan transformation feature lah. Okay, saya ambil pad ni. Saya mirror je lah. Mirror pada plane ZX. Okey. Jadi jadi. Kemudian untuk yang sebelah sini saya buat satu plane yang baru. Plane yang baru offset daripada XY plane ke bawah. Okay, jarak daripada center ni sampai sini ni 80. Jadi ini kita tetap 80 lah. Jarak plane tengah-tengah. Dan sama juga saya ambil pad tadi. Pad tadi saya mirror. Okay, pada plane yang sebelum saya buat kita wujud kat sini. Dan yang terakhir yang hujung sini. Yang hujung sini. Okay. Saya ambil mirror ni. Ini yang hasil mirror ni tadi. Saya mirror kan. Dia kata tak boleh. Selected feature can be transformed. Current solid will be transformed. Maksudnya dia adalah mirror feature, tak boleh nak mirror lagi. Jadi caranya adalah right click. Right click. Sorry. Okay, right click mirror ni. Mirror object. Saya explode dia. Tujuan explode adalah kita nak jadikan daripada mirror feature tu kepada part feature. Part dia dah jadi pad 6. Okay, pad 6 ni saya mirror pada XY plane. Itu cara kita nak ubah daripada transformation feature ni kepada part feature. Selesai. Dan yang terakhir kita ada lubang screw. Lubang screw ni M7 kali 6H. Saya klik je hole. Saya klik yang ujung kiri ni dulu. Sini. Okay, type dia adalah simple. Thread definition, threaded. Size dia adalah line. Line kedalaman dia adalah 20. Thread definition. Okey, thread diameter. Thread diameter ni adalah 7. Kalau non standard lah. Kita tengok metric thin pitch kat sini ada tetap. M7 tak ada. Metric thick pitch pun M7 ada. Okay, pakai metric thick pitch. Okey, tapi kat sini dia punya, kita semak lah berapa dia punya pitch dia. Satu lah, M7 kali 1. Betul lah. Okay. Thread depth dia, hole depth. Kalau sama lah. Kalau ada lubangnya 20, tapi threadnya tak sampai ujung. Jadi sampai ujung lah. Okay. Selesai. Kita positioning sketch. Baik, kita dudukan dia.
jarak daripada center ni ke center ni 50. Constraint center dan lubang ni dengan XY plane, right click, coincident. Jadi hijau fully constraint. Disable bench. Okey. Dapat satu. Okay, buat satu persatu pun okey, tapi saya tak nak buat satu persatu. Saya guna pattern hole. Saya klik hole ni, circular pattern. Reference elemennya saya klik di face ni. Face ni. Bilangannya 3. Dan angular spacing 90 darjah. 1, 2, 3. Okey, siap. Okey, kemudian kita ada 3 ni. Saya nak pindahkan ke sini. Okay. Pattern ni boleh tak kita mirrorkan ni? Tak boleh. Sama macam tadi. Jadi saya ambil mirror ni. Hole ni dulu. Saya mirrorkan dulu pada plane yang ni. Jelas sini. Jadi mirror ni, right click. Mirror object saya. Explode pun boleh. Ataupun ini tadi saya dah tunjuk lah. Saya tunjuk pattern lah. Pattern dua ni, right click. Kita explode juga. Tapi jadi hole 6 dan hole 7. Jadi hole 6 dan hole 7 ni, kedua hole ni kita boleh mirror kan. Kita buat satu persatu. Hole 6 mirror. Okay, pada feature ni. Okay, hole 7 mirror pada plane. Dia bagi tahu pulang warning ni. Teruskannya sebab tak ada isu. Dia dah ada ke semua lubang screw M7 kali 1. Okey, siap. Itulah kita punya pump. Okey, selesai.